Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang dihormati pengerusi dan seluruh dan kuasa masjid, para imam, para bilal, para asatidah, seterusnya para jemaah muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taufik dan hidayah daripada Allah, kita diberikan peluang bersama-sama untuk dapat melaksanakan solat maghrib secara berjemaah, dan kita dapat sama-sama beriktikaf di dalam masjid dan berada di dalam majlis zikrullah, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama-sama bertemu di dalam majlis yang penuh barakah ini. Dan juga malam ni saya akan bicarakan tentang beberapa amalan yang dengannya itu kita akan mendapat syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum itu mungkin ketika ini juga kita digemparkan dengan isu yang berlaku di Palestin. Dan saat ini saudara-saudara kita di sana sedang menghadapi peperangan yang dilancarkan oleh Zionis Yahudi laknatullah. Dan mengikut khabar terkini, orang-orang Palestin yang berada di utara Gaza sudah pun diminta mengosongkan tempat tersebut kerana kurang daripada 20 jam. Mungkin sekarang ni mungkin sudah kurang daripada itu lagi, yang mana Israel akan menyerang habis-habisan di utara Gaza, dan yang akan menghadapi tentera Zionis Yahudi laknatullah ini adalah Hamas melalui sayap iaitu Al-Qassam. Jadi apakah peranan kita berada di sini? Mungkin kita tidak mampu untuk pergi dan mengangkat senjata bersama dengan mujahidin Al-Qassam di sana. Namun kita bagi umat Islam, dan sudah pasti pun kalau kita bertanya kepada orang-orang Palestin, apatah lagi Hamas, Al-Qassam itu sendiri pun, mereka tidak mahu pun kita datang ke sana. Cukup hanya mereka saja yang berhadapan dengan Yahudi ini, Yahudi Zionis laknatullah. Cukup, dia kata. Cuma dia minta kepada kita doa. Itu je. Jadi alhamdulillah, mungkin juga bermula kemarin apabila Jabatan Agama pun telah mengeluarkan surat arahan kepada semua masjid yang mendirikan salat Jumaat untuk membuat qunut nazilah. Qunut nazilah itu cara kita untuk mengirim bantuan, iaitu doa-doa kita hantar dan kita tujukan kepada saudara-saudara kita di Palestin
dan kita mendoakan kehancuran tentera Yahudi Zionis yang ketika ini menyerang saudara-saudara dan membunuh saudara-saudara kita di sana. Dan jangan lupa kita sentiasa berdoa selepas kali solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, tadah tangan minta doa. Pertama, Allah Ta'ala turunkan nasrullah, bantuan Allah Ta'ala kepada saudara-saudara kita di Palestin, dan memohon keselamatan semuanya kepada saudara kita di Palestin. Dan juga kita memohon doa kepada Allah Ta'ala supaya menghancurkan dan meleburkan, memecahkan, orang kata Israel laknatullah ni. Itu kena kita doa. Walaupun sekarang ni pun kita melihat doa-doa kita ni, ya ada yang cuba disekat. Kita berbicara tentang perang Hamas dengan Israel ni pun ada yang menyekat. Saya hari Selasa bila berkuliah maghrib di masjid daerah Putatan, saya buat live di TikTok. Tuan-tuan boleh tengok TikTok saya, Al-Bulurani Al-Falaki. Saya buat live. Kebetulan membicarakan tentang kitab Al-Halal Wal-Haram fil Islam, halal dan haram dalam Islam, oleh Dr. Yusuf Qaradawi rahimahullah ta'ala, dalam bab hukum pembunuhan. Dan saya selitkan juga isu-isu yang berkaitan, isu semasa perang antara Hamas dan juga Israel, Palestin dan juga Israel. Tidak berapa lama kemudian live TikTok saya disekat, terus sekat, hilang. Dibagi amaran, stop, live tak boleh lagi, tunggu besok, dia bilang. Tak apalah. Kemudian pagi tadi saya kuliah subuh di Masjid Al-Falah Kepayan, pun ada sentuh sikit berkaitan dengan perang Hamas dan juga Israel. Kena sekat pula, kali ini bukan sehari tapi 1 minggu. Memang TikTok ni sensitif kan? Dan rata-ratanya pun kalau tengok ramai yang kena. Tuan-tuan, ini juga bagaimana supaya aura ataupun keadaan perang di mana? Di Palestin dan juga Israel ni cuba disekat daripada diketahui umum. Sebab sekarang ni media sosial yang top, paling di atas sekarang ni adalah TikTok. Maka mereka mengambil sedaya mungkin menyekat apabila ada cerita-cerita berkaitan dengan perang antara Hamas dengan Palestin dengan Israel. Tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, inilah musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Islam. Namun kita sebagai orang Islam, bahawa isu Palestin dan juga Israel ni tidak akan berakhir. Ianya ujian pada penduduk Palestin, rakyat Palestin, tapi juga nikmat untuk mereka. Bumi Palestin adalah bumi para syuhada. Allah sudah takdirkan begitu. Kalau dulu, dulu sampai sekarang tuan-tuan, kalau ikut logik akal kita lah, berapa kali sudah diserang, dibedal oleh apa? Oleh Israel laknatullah. Tapi Allah tetap menjaga bumi Palestin. Namun ramai juga yang gugur syahid, tetapi syahidnya mereka ini adalah dibanggai oleh rakyat Palestin. Itu hebatnya. Itu bumi para syuhada. Itu Allah Ta'ala telah janjikan kepada mereka. Dan semulia-mulia kematian adalah mati syahid.
Kita tuan-tuan, walaupun barangkali kita tidaklah sedemikian, tetapi kena ada cita-cita dalam diri kita untuk mati syahid. Dan syahid yang besar itu apabila berjihad fi sabilillah, seperti mana di bumi Palestin, seperti mana di bumi Islam yang menentang secara jelas golongan kufar yang menentang Islam. Itu syahid untuk mereka. Tapi kita kena ada cita-cita juga mati syahid. Tak syahid besar, syahid kecil pun jadilah. Banyak petunjuk daripada Nabi SAW. Bila kamu berjalan pergi menuntut ilmu, kalau mati, mati syahid. Kan? Itu di antaranya. Menuntut ilmu ni tuan-tuan, bukan kita duk nampak orang pergi mana jihad, orang kata pergi menuntut ilmu, keluar pergi UK, pergi mana-mana. Tak. Ni kita di masjid-masjid Sabah sekarang ni, Keningau, Kota Kinabalu dan sekitarnya, Sandakan, Tawau apa semua, majlis ilmu subur di masjid-masjid. Ada kuliah maghribnya, kuliah subuhnya, ceramahnya. Kalau ni malam ni ada di sini, kabarnya pun Masjid Ar-Rahim pun ada majlis lepas. Semuanya majlis ilmu. Kita niat pergi ke majlis ilmu, Allah takdirkan kita mati syahid. Allahu Rabbi. Kurang-kurangnya kena ada niat. Mungkin kita tak dapatlah anugerah. Mana tahu, wallah alam lah. Kita pun tak tahu. Kalau kita tahu pula, kita tahu pilihan Allah belaka. Kalau cerita bumi Gaza ni, kita dibayangkan seorang rakyat Malaysia yang kita pun tahu semuanya, macam saudara Nadir An-Nuri, yang kahwin dengan orang Palestin, dan Nadir sekarang berada di Malaysia. Dia menceritakan bahawa kemarin last dia berhubung dengan keluarganya di sana, setelah diarahkan supaya pindah. Asalnya keluarga isteri dan anak-anaknya berpindah daripada rumah dorang, sebab depan rumah dorang tu pun ada rumah dah kena bom. Kemudian diarahkan pindah pula pergi ke rumah adik ipar dia. Pun tak lama itu, dekat rumah adik ipar dia pun kena bom. Allah masih lagi menyelamatkan isteri dan anak-anaknya. Dan kalau ikut khabar tadi, tengok dia punya statement, sampai sekarang lagi belum lagi dapat dihubungi keluarganya di sana. Sebab sekarang Israel telah menyekat, elektrik disekat, air disekat, internet disekat, habis disekat. Tengok jahatnya Zionis Israel laknatullah alaih. Jahat sungguh. Penjara terbesar di mana? Di dunia ni yang terbesar bumi Gaza. Orang-orang Gaza nak keluar daripada Gaza itu tak boleh, ada dihalang dengan tembok yang besar oleh Israel. Nak ke utara tak boleh, nak ke timur tak boleh, nak ke barat pun tak boleh, nak ke selatan sikit sempadan dengan Mesir melalui pintu Rafah pun tak boleh. Yang bolehnya ketika bila mana? Ketika mana almarhum Dr. Mursi menjadi presiden Mesir ketika itu, maka rakyat Palestin boleh keluar masuk. Sekarang tak boleh. Tuan-tuan dirahmati Allah, tu isu Palestin ni dari dulu sampai sekarang dan akan datang, kita sebagai umat Islam perlu ada perasaan sensitif bila mendengar khabar tentang berkaitan dengan Palestin. Kalau ada umat Islam mendengar isu Palestin, tak rasa apa. Dapalah dia bilang, bukan kampungku, dia bilang, Keningau, jauh lagi begitu, dia bilang. Tak rasa sensitif. Cek balik iman kita tahap di mana. Sedangkan itulah saudara-saudara kita. Dan cerita bumi Palestin ini dalam Quran pun disebut di antara bumi barakah dan di antara bumi yang suci di kalangan umat Islam. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa.
tiga tempat ini adalah bumi suci bagi umat Islam.